Okey, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3. So, untuk mengisi ruang menunggu ini, secara lebih bermakna kita ada sesi perkongsian pendek daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita ini adalah hasil didikan beliau. Mantan pengarah IAB bersara pada Oktober 2019, sekarang masih bergiat sebagai fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham dan penasihat program pendidikan dengan beberapa organisasi, salah satu koordinator CDL. Okey, baiklah, tanpa kita membuang masa, sebelum acara utama kita persilakan yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh untuk sesi snippet beliau yang bertajuk The 5 Practices of Exemplary Leadership. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis dan moderator untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ini, dan seperti yang disebut tadi, tajuk kita pada hari ini adalah The 5 Practices of Exemplary Leadership. Kenapa saya pilih tajuk ini? Kerana saya nak mula dengan satu ayat bahawa apa jua kelebihan yang wujud dalam kalangan kita, subordinate, bila kita kerja di dalam, bertugas dalam sebuah organisasi, kita mengharapkan pemimpin dalam organisasi itu membimbing kita, memberi kita ruang dan peluang untuk berkembang dari segi our professional growth. Saya sendiri telah melalui di bawah ramai pemimpin bawahan, pertengahan dan pihak atasan yang telah bimbing dan memberi kita ruang dan peluang untuk perkembangan profesional kita. Tapi dalam perkembangan profesional ini, kalau kita amalkan 5 exemplary practices ini, ya, saya rasa akan membawa satu kesan yang atau impak yang cukup membanggakan dan boleh kita sanjung tinggi. Dalam banyak inventory bagaimana kita ukur kelebihan seorang pemimpin, saya pernah baca bahawa the worth of leadership is measured by the growth of the subordinates. Kalau hari ini pegawai-pegawai kita hebat, maka ia mencerminkan pemimpin pada pelbagai peringkat yang ada dalam organisasi itu, maupun di peringkat sekolah. Kalau di peringkat sekolah, maka kita ada pemimpin yang berjawatan dan juga pemimpin yang tidak berjawatan yang boleh memainkan peranan dalam membawa perubahan atau perkembangan profesional dalam kalangan staf yang ada dalam organisasi. Kita gunakan istilah subordinate, tapi ia merangkumi semua staf yang ada dalam organisasi itu. So, Clauses dan Posner ni banyak menulis tentang kepimpinan. Dan 5 practices atau amalan yang disebut adalah, satu, untuk menjadi teladan, model the way. Yang kedua, untuk memberi inspirasi tentang visi yang hendak dicapai. Yang ketiga, mencabar proses supaya kita boleh membawa pembaharuan. Challenge the process. Yang keempat, enable others to act. Memudah carakan untuk staf di bawah kita untuk menjalankan tugas, untuk membuat intervensi dan sebagainya. Dan yang kelima, encourage the heart. Memberi syabas itu. Memberi sokongan secara ikhlas. So 5 amalan ni. Next slide please. Apa perbezaan 5 amalan ini yang dimaksudkan itu? Yang pertama, bila kita kata model the way, kita letak standard kecemerlangan yang kita harapkan. Mesti ada standard. Kita tidak boleh buat secara sambil lever dan kata itu standard kita. Mesti exemplary standard. Yang kedua, kita menjadi contoh kepada yang lain. Dalam pelbagai segi, whatever we do, we must
set an example. Kita menjadi contoh kepada yang lain supaya staf di bawah kita akan mengikut, maupun kita pemimpin bawahan, pertengahan atau atasan. Dan kita menunjuk arah secara bersama how to do, where to go and how to get there. Dan kita menyediakan ruang dan peluang. So itu maksudnya atau huraian kepada bagaimana kita boleh menjadi teladan, to model the way. Dan kita, kalau kita sebut tentang memberi inspirasi, kita boleh membuat perubahan. Leaders can make a difference. Kita bersama dengan pasukan kita, dengan staf kita, boleh melihat apa visi yang kita nak capai. Dan kita menjadikan organisasi kita tu an exciting organisation dengan banyak peluang, possibilities. Dan yang paling penting, dengan magnetism kita dan cara kita boleh mempengaruhi, quiet persuasion, kita mendapat buy-in daripada staff-staff kita. So, itu huraian tentang inspire a shared vision. Yang ketiga, challenge the process. Kita selalu dengar tentang istilah Kaizen. Kaizen bermaksud continuous improvement. Kita mencari peluang untuk membawa perubahan. Saya baru bersama beberapa 5 minit sebelum ni dengan PPD Beaufort. Dan mereka sedang bentang beberapa intervensi yang dilakukan. Dan saya sebut bahawa jangan lupa the fundamentals dalam pengoperasian sekolah. Kalau kita boleh dapat fundamental itu, kita boleh pastikan fundamental itu tepat dan betul, dan seterusnya kita boleh pergi dan lakarkan performance curve yang baru. Tapi jangan lupa fundamental. Mudah. Bagaimana kita mengurus SPBT? Bagaimana kita nak menyerlah dari segi sukan? Bagaimana kita nak menyerlah dari segi keterampilan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Buat eksperimen. Bila kita challenge the process, kita buat eksperimen, kita mengambil risiko. Jangan bimbang tentang disappointment kerana kesilapan membawa pengalaman untuk kita belajar bersama dan buat pembetulan dan lakarkan arah yang berbeza. Yang keempat, enable others to act. Bila kita memberi sesuatu tugasan dalam organisasi kita, maka kita beri peluang kepada mereka untuk cuba untuk membawa perubahan dalam organisasi kita. Kadang-kadang cikgu-cikgu kita datang kepada kita, saya nak mulakan program ini untuk memangkinkan keterampilan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid. Let them, support them dan beri dia peluang untuk cuba. So, kolaborasi untuk membina pasukan yang bersemangat, spirited teams adalah sangat penting. Libatkan semua, pastikan ada mutual respect. Kita ada hierarki, tetapi dalam menjalankan program, projek dan sebagainya, kita sentiasa perlu ingat kita perlu ada mutual respect. Create an atmosphere of trust. Kita beri tugas, kita harap dan mereka dapat laksanakan. Beri sokongan dan sentiasa pantau. Tapi harus ada trust. Dan untuk hari ini, saya sebut tadi bahawa the worth of leadership is measured by the growth of your subordinates, of your staff. So, ini adalah istilah yang sangat penting. Strengthen others. Bantu perkembangan staff-staff kita. Bantu perkembangan rakan-rakan kita. Making each person feel capable and powerful. Bulat yang terakhir ini saya rasa adalah apa yang sebenarnya message yang saya nak sampaikan pada hari ini. Strengthen others, making each person feel capable and powerful. The worth of leadership is measured by the growth of your subordinates. Dan yang terakhir, yang kelima, encourage the heart. Kita sentiasa tahu bahawa nak melaksanakan suatu
melibatkan hard work dan determinasi. Always recognize contribution. Jangan lupa, kalau kita pemimpin, kita rakan, bagi syabas kepada staf-staf kita atau rakan-rakan kita yang mencapai sesuatu. Celebrate accomplishments. Walaupun itu adalah accomplishment yang kecil, celebrate. Make people feel like heroes. Maupun pemimpin kalau PPD, buatlah pihak sekolah rasa macam dia heroes. Kalau pemimpin sekolah, biarlah orang yang bertugas bersama anda rasa macam hero. Bagi guru, biarlah murid rasa macam hero bila mereka mencapai sesuatu. Next slide, please. So, jangan lupa 5 perkataan ini: model, inspire, challenge, enable, and encourage. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan bila-bila ada peluang, kongsi 5 amalan, 5 amalan exemplary leadership ini. Kerana ia mempunyai korelasi yang positif. Bila kita melihat pemimpin yang berkesan, 5 amalan ini akan kita terlihat dalam pemimpin tersebut. Dan yang paling penting, komitmen, kejelikan, engagement, dan kepuasan pengikut akan menjelma. Kerana bila ada 5 amalan ini, ia ada korelasi yang positif dengan 2 perkara itu. Satu, pemimpin yang berkesan. Yang kedua, komitmen, kejelikan, dan kepuasan pengikut. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya selalu akhiri snippet saya ini bahawa buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Carilah ilmu dari mana-mana, daripada buku boleh, daripada makalah, daripada jurnal, daripada internet dan sebagainya. So, gunakan ilmu itu adalah penting untuk kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua kerana dapat bersama pada petang ini. Saya serahkan kembali kepada moderator kita untuk petang. Okey, terima kasih Datuk atas snippets tadi. Sangat bermakna dan saya percaya telah memberi inspirasi kepada para pendidik. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi dan berwawasan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan memulakan majlis yang rasmi sebentar lagi. Thank you, Dr. Mahinda. You're welcome, Elsie. Okay. I'm going to leave and go back to PPD Beaufort. I will leave your session shortly and then, yeah, thank you. Then I join PPD Beaufort for their pembentangan. Right? Thank you. Thank you all. 175 participants yang ada bersama. Syabas kepada semua. Thank you. Have a nice weekend. Have a nice long weekend. All right. Bye. Thank you. Bye. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita mulai yang betul-betul rasmi ini, saya minta semasa Cikgu Lee buat persembahan nanti ataupun pembentangan, kita offkan kita punya mic supaya tidak ada gangguan frekuensi, dan kalau bolehlah kita on kamera supaya kita boleh nampak siapa-siapa yang hadir dan boleh lihatlah mungkin kawan-kawan kita ni, ya, supaya dia lebih meriah lah. Baiklah, untuk sesi nanti ni, kalau boleh biar Cikgu Lee akan membentang dahulu dan mungkin ada sesi soal jawab di akhir sesi. Tapi mana tahu ada cikgu-cikgu yang mau bertanya on the spot, mungkin boleh gunakan chat ataupun mungkin kalau terdesak untuk bertanya betul-betul mungkin boleh guna mic lah. Mungkin Cikgu Lee akan atur sendiri keadaan itu. Baiklah, kita akan mula untuk tidak membuang masa. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua. Yang dihormati Datuk Dr. Mahinda, Datuk Dr. Amin Senin, Dr. Zalina, Koordinator CDL Penyelaras, CDL Hands-on Session bagi Semenanjung Malaysia, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah, khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Selamat bertemu buat julung-julung kali dalam sesi Cikgu Mita Tabang, yang juga bermakna cikgu bantu cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah.
Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on adalah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan serta membina jalinan dan jaringan berterusan. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma, boleh dilayari melalui website www.connectingdots.my. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis 1 jam 30 minit, bermula daripada jam 3 hingga 4:30 petang. Perkongsian secara hands-on, ECG disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi ini. Seterusnya saya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan cikgu yang akan berkongsi dengan kita pada petang ini. Sangat memberi inspirasi, seorang cikgu yang masih muda tapi banyak kejayaan yang telah dicapai. Baiklah, cikgu yang akan memberikan ilmu pada kita pada petang ini ialah Cikgu Lee Chi Wei, jawatan Guru Cemerlang Fizik, mengajar di Sekolah SMK Beaufort, pengalaman 7 tahun. Antara sumbangan beliau adalah penceramah Bengkel Teknik Menjawab, kertas fizik SPM, ahli panel pembina modul fizik JPN Sabah tahun 2020 dan 2021, jurulatih utama daerah bagi mata pelajaran fizik, KSSM dan IBSE, pengurusi teknik dan hakim penjurian daerah bagi program STEM, PPD Beaufort dan JPN Sabah. Antara anugerah yang telah dicapai oleh Cikgu Lee adalah Johan Pertandingan RTH IBSE Carnival STEM Fiesta Peringkat Negeri 2022, tempat ketiga pertandingan Cikgu Padu Sempena Hari Guru Peringkat KPM 2022, Johan Pertandingan 3 Minit PDP Pitching kategori Sekolah Menengah Peringkat Daerah Beaufort tahun 2022, Anugerah Guru Ikon kategori Kurikulum Sempena Hari Guru Peringkat Daerah Beaufort 2022, dan juga Anugerah Perkhidmatan Cemerlang EPC tahun 2019. Penat saya baca, tapi sangat mengagumkan. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan penceramah kita pada petang ini, yaitu Cikgu Lee Chi Wei, untuk memberikan ceramah beliau. Sekian. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Junaidi selaku moderator petang ini. Okey, hai semua, selamat petang, salam sejahtera. Okey. So hari ini saya kongsi tentang penerapan IBSE dalam penulisan RPH. Okay, so are you ready? So sebelum saya mula, mari kita tengok 4 hashtag di depan. So the first hashtag is lesson plan. Ini yang saya akan kongsi hari ini. So lesson plan is RPH lah, rancangan pengajaran harian. Then the second hashtag is teach creatively. Sebagai seorang guru, saya rasa kita kena mengajar dengan cara yang kreatif supaya murid-murid kita lebih berminat kepada topik pelajaran kita. Kemudian hashtag yang ketiga, create environment. So we have to create environment yang kondusif dan selesa supaya murid-murid kita rasa lebih berani dan yakin untuk berkolaboratif dan menjawab soalan. Okay. Kemudian hashtag yang keempat, inspire others. Okay, so bukan saja kita inspire anak-anak murid kita, tapi juga kita inspire kepada rakan-rakan guru kita. Teruskan. Okay, so selamat datang ke Bengkel Peningkatan Profesionalisme Guru, CDL Hands-on Online Session Sabah, siri yang ketiga. Okay, so tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah penerapan IBSE dalam penulisan RPH. Ini sasaran untuk perkongsian kali ini adalah untuk guru-guru STEM. So guru-guru STEM, Science, Teknologi, Engineering dan Matematik. Okay. So mari bersama menjadi guru yang kreatif. Okay, sebelum saya mula, cikgu, bolehlah bersedia dengan bahan-bahan berikut. Okay, so yang pertama, laptop ataupun sekurang-kurangnya smartphone sebab kita ada aktiviti hands-on nanti. Okay. Kemudian yang kedua, cikgu-cikgu boleh sediakan DSKP subjek masing-masing. DSKP is Document Standard Curriculum dan Pentaksiran.
So mungkin dalam kalangan kita ada ramai guru-guru STEM yang ada yang RC, ada yang RBT, Sains, Matematik, Fizik, Kimia, Bio dan sebagainya, kan? Oke, so bolehlah bersedia dengan DSKP subjek masing-masing. Yang ketiga, cikgu-cikgu boleh download. Ini rasanya pihak EJK Technical boleh kasih share di ruang chat. So lembaran bengkel CDL ini saya bagi template RPH yang saya buat untuk cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu boleh gunalah, semoga bermanfaat. Oke, yang keempat, cikgu-cikgu boleh sedia dengan buku teks ataupun buku rujukan subjek masing-masing. Oke, antara objektif bengkel ini adalah untuk yang pertama, memberi pendedahan kepada guru tentang pendekatan IBSE dalam PDPC. So IBSE stands for Inquiry Based Science Education. Oke, kalau dalam bahasa Melayu, pendidikan sains berasaskan inquiry. Oke, nanti saya terangkan apa maksud inquiry itu. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam pengaplikasian model 5I dalam penulisan RPH. Oke, so yang 5I ini rasanya cikgu-cikgu pernah dengarkan. So 5I ialah 5 fasa pengajaran, yaitu engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, menyediakan pelbagai aktiviti PDBC yang dapat meningkatkan minat murid terhadap subjek STEM. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru dalam kemahiran PAK 21. Oke. Yang kelima, membangunkan strategi bagi perkembangan hebat dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativiti guru dalam perancangan dan pelaksanaan PDPC. So there are 6 objectives here. So ini dia yang melibatkan IBSE, 5I, dan PAK 21. Okay, dan juga KIBAT lah. Oke, so untuk petang ini CDL Hands-on RPH IBSE ada 3 slot. Saya akan bentang 3 slot. Slot yang pertama, pengenalan kepada IBSE dan 5I. Oke, so kejap lagi saya akan terangkan definisi IBSE dan juga model 5I. Slot yang kedua, ini yang exciting. Kita akan buat activity hands-on. So penulisan RPH berbentuk hands-on. Kemudian slot yang terakhir saya akan kongsi sedikit tentang aplikasi dan kaidah dan aplikasi yang saya guna untuk penulisan RPH saya. Oke, so ada 3 slot. Oke, saya teruskan ya. So the first slot is pengenalan kepada IBSE dan 5I. Slot yang kedua, penulisan RPH, activity hands-on, mengikut subjek. Yang ketiga is kaidah dan aplikasi. Oke, so let's see the first slot, pengenalan kepada IBSE dan 5I. Oke, so di sini ada 2 istilah, satu ialah IBSE, satu ialah 5I. So saya akan terangkan kedua-duanya. Oke, so Inquiry Based Science Education and 5I. Oke, sebelum saya mula, ini bukanlah mau tunjuk hebat, tapi so ini pertandingan yang saya join hari itu. Pertandingan RPH IBSE Carnival STEM Festa anjuran PPD Tuaran bulan 6 hari itu, dan saya menang Johan peringkat negeri. Oke, so ini cowpage saya, Tuna. Oke, so cowpage RPH saya yang saya hantarlah hari itu kepada pihak urus setia. Oke, topik yang saya pilih hari itu sebab saya mengajar fizik, so saya pilih topik fizik tingkatan 5, tekanan cecair. Oke, so ini cowpage-nya. Ataupun saya tunjuk dulu sekejap. Oke, ini RPH saya. So ada lebih kurang 50 muka surat. Oke, so semua lampiran saya kasih masuklah semua sekaligus. Itulah nampak tebal tuh. Oke, so ini cowpage. So pertandingan RPH IBSE. Topik 2.1 tekanan dalam cecair. Oke, kemudian yang seterusnya diikuti dengan RPH lah. Oke, so yang ini RPH, penulisan RPH. Oke, kemudian lampiran 1. Lampiran 1 is activity PDPC. So activity PDPC ada 5 fasa. Fasa yang pertama penglibatan, yang ini. Kemudian fasa yang kedua penerokaan, 15 menit. Fasa yang ketiga ialah penerangan, 20 menit. Fasa yang keempat ialah pengembangan, 15 menit. Dan fasa yang terakhir ialah penilaian, 5 menit. Oke.
Kemudian lampiran yang kedua ialah lembaran kerja murid-murid. Ini biasanya saya print lah. Saya print untuk murid-murid saya dengan percuma. Oke, ada color lagi. Oke. Kemudian lampiran yang ketiga ini adalah senarai pautan bahan. So semua link dan bahan yang saya guna sebagai rujukan saya masukkan di sini. Oke, lampiran yang ketiga. Kemudian lampiran keempat ialah slide PowerPoint yang saya guna untuk murid-murid saya. Oke, so ini slide banyak nih. Oke. Kemudian yang terakhir lampiran 5 ialah video rumusan. Saya buat video, biasanya lepas habis satu topik saya buat video untuk murid-murid saya guna aplikasi Canva. Okay, so this is the video. This one. Okay, topik 2.1 tekanan cecair. So ada 5 lampiran. Okay, so semuanya lebih kurang 50 pages, 50 muka surat. Okay, so back to the slide. Okay, so ada 5 bahagian dalam RPH IBSE saya. Yang pertama, activity PDPC. So, lampiran yang kedua, lembaran kerja murid. Lampiran yang ketiga, senarai pautan bahan. Lampiran yang keempat, lembaran slide. Lampiran yang kelima is video rumusan. Okay, so for today, kalau semua lampiran ini terlampau banyak. So, for today, I will just share about lampiran 1 lah. Okay, so, lampiran 1, just the activity PDPC yang mengandungi 5 fasa. Okay. So hari ini saya akan kongsikan lah lampiran 1 yang penulisan RPH. Okay, so next one, ciri-ciri RPH IBSE. Antara ciri-cirinya adalah yang pertama, RPH yang komprehensif, menyeluruh dan lengkap dengan 5 fasa dalam model 5I mengikut tempo pembelajaran berasaskan inquiry. Okay, so actually RPH ni saya tahu agak panjang. Bukan setiap kelas kita kena buat RPH macam ni, bukan. Okay, so biasanya kita masuk kelas terus habiskan syllabus kan. Okay, so I think dalam kalau ikut recommendation, so I think 1 month kita at least laksanakan 1 kelas yang bersifat PAK 21 menggunakan RPH IBSE semata-mata untuk kasih meningkatkan minat murid terhadap subjek kita. Okay, so I think 1 month 1 time will do. Oke, yang kedua, penulisan strategi dan aktiviti yang sesuai dengan isi pelajaran dan diterapkan unsur PAK 21, KBAT, I think, serta berpusatkan murid. Oke. Yang ketiga, mengandungi nilai dan kemahiran murid dalam aktiviti PDPC. Yang keempat, RPH ini sesuai untuk pencerapan oleh pegawai penilai, pegawai PPD, JPN, KPM, pegawai nazir, ataupun masa cikgu-cikgu melaksanakan PLC, lesson study dalam panitia masing-masing. Cikgu-cikgu boleh guna RPH yang berformat macam ni lah. RPH bersifat IBSE. Okay. Macam hari itu masa pencerapan saya untuk penilaian guru cemerlang, saya guna ni lah. Saya guna format RPH IBSE yang lebih lengkap dan komprehensif. Okay. Okay, now saya akan terangkan 2 istilah. The first is inquiry, the second is 5E. Okay, so inquiry first. Okay, IBSE. So IBSE stands for Inquiry Based Science Education. Kalau dalam bahasa Melayu bermaksud pendidikan sains berasaskan inquiry. Okay, inquiry actually means murid sendiri, budak sendiri yang menemui ilmu dengan cara sendiri, dengan bimbingan daripada guru lah. Okay. Okay, secara umum oleh sebab dalam kalangan kita ada guru, ada yang mengajar RBT, RC, ada yang mengajar sains pertanian, sains komputer. So saya kasih terangkan secara umum lah. Okay, so secara umum saya terangkan pembelajaran berasaskan inquiry. Okay. Inquiry menekankan bahawa murid-murid memahami apa yang dipelajari dalam kelas dan bukan sekadar hafalan. Means they understand the concept, understand the principle, okay, behind every facts lah. Bukan sekadar menghafal teori je. Maksudnya dia orang betul-betul faham setiap isi pelajaran. Okay, itu inquiry. Kemudian sesuai dengan sifat-sifat murid yang suka kepada penerokan dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Okay.
So aktiviti berasaskan inquiry ni boleh memupuk rasa ingin tahu dalam kalangan murid-murid yang bersifat hands-on dan minds-on. Hands-on means tangan yang bergerak, manakala minds-on kepala yang berfikir, kan? Minda yang berfikir. Okay. So situasi pembelajaran ini yang bersifat hands-on dan minds-on adalah sesuai dengan semua subjek yang bersifat inquiry. Okay, so actually semua subjek-subjek STEM semuanya bersifat inquiry. Kalau cikgu-cikgu tengok dalam DSKP masing-masing kan ada tuh pembelajaran berasaskan inquiry ada. Okay, so seterusnya saya akan tunjuk petikan daripada setiap DSKP. Okay, so cikgu-cikgu boleh rujuk dalam DSKP masing-masing ya. Okay, so actually semua hampir sama, maksudnya hampir sama. So untuk matematik, so dalam DSKP matematik tingkatan 4, tingkatan 5, muka surat 16. So ini definisi dia. Oke, so kalau saya baca semua panjangkan. So I'll just baca yang bola saya boleh. Oke, so dalam matematik, inquiry merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Oke, it means that murid sendiri yang mencari, menyoal dan menyiasat fenomena yang berlaku di sekeliling. Oke, so pembelajaran secara penemuan berlaku, ini murid sendiri yang menemui konsep dan prinsip. Itulah teori inquiry ini. Murid sendiri yang cari, murid sendiri yang menemui konsep dan prinsip sains ataupun matematik. Kemudian guru pula bertindak sebagai pembimbing ataupun pemudah cara. Oke. So ini sama seperti dalam DSKP matematik tambahan, sama juga. So lebih kurang sama. Inquiry, pembelajaran melalui pengalaman di mana murid mencari, menyoal dan menyiasat. Saya guna pointer. Oke. Kemudian murid sendiri yang menemui konsep dan prinsip. Kemudian guru pula bertindak sebagai pembimbing ataupun pemudah cara. Sama. Kalau matematik dengan admat sama. Dia punya definisi inquiry ini sama. Now, let's look at science. So, science, DSKP tingkatan 4, tingkatan 5, muka surat 24. Lebih kurang sama juga, cuma yang sains ni ada eksperimen. Ada eksperimen dan kaji fenomena alam sekitar. Kan? Kalau maths ni lebih kepada nombor, tapi sains ni dia ada eksperimen. So, lebih kurang sama juga. Inquiry ini ialah pembelajaran melalui pengalaman di mana murid sendiri yang mencari, menyoal, dan menyiasat suatu fenomena. Okay? So, murid sendiri yang menemui konsep dan prinsip sains, kemudian guru pula bertindak sebagai pembimbing dan pemudah cara. Sama aja, lebih kurang sama kan? Cuma ada eksperimen dengan fenomena sekeliling. Okay? Okay, so definisi inquiry sains ni sama dalam fizik, sama juga. Okay? Ini saya petik dari DSKP Fizik ya. Page 23 sama juga. So pengalaman, mencari, menyoal, penemuan, kemudian guru bertindak sebagai pembimbing, sama aja. Oke. Oke, same goes to kimia, chemistry sama juga. Biology, saya laju sedikit ya. So kita ada activity hands on. Oke. Kemudian itu biologi kan. Kemudian reka bentuk teknologi. Oke, ini lain sedikit. Okay, so for reka bentuk teknologi RBT menengah rendah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 page 10. Oke, so dalam kurikulum RBT lebih kurang samalah. Oke, so inquiry ini dia menekankan murid itu mengkaji dan mencari penyelesaian sendiri. Oke. Kemudian murid ni boleh menangani masalah dan memahami keperluan menceraki setiap masalah yang diterima. Lebih kurang macam kemahiran menyelesaikan masalah lah. Oke. Kemudian yang ni sama juga dengan reka cipta. So inquiry penemuan di mana murid mengkaji dan mencari penyelesaian sendiri. Oke, sama juga. Menangani masalah dan memahami keperluan menceraki setiap masalah. Okay, so RBT dengan RC lebih kurang sama, dia punya definisi inquiry sama aja ya. Oke, kemudian pertanian. So pertanian sama juga. So pembelajaran berasaskan inquiry page 9. Ini saya petik daripada DSKP ya. Kemudian murid mengkaji dan mencari penyelesaian, sama aja. Sama dengan RBT RC juga. Oke. Kemudian sains rumah tangga sama juga, page 9 sama juga, dan juga asas kelestarian. Oke, sama aja. Inquiry, mengkaji, mencari penyelesaian, menangani masalah, dan memahami keperluan, menceraki setiap masalah, sama aja.
Oke, kemudian sains komputer. Oke, so sains komputer pula dia lain sikit definisi dia. Untuk sains komputer, inquiry adalah pendekatan berpusatkan murid. Oke, so ini dapat merangsang sifat ingin tahu, dalam diri murid, di mana murid ini menyiasat dan mencari jawapan ataupun penyelesaian. Oke, so di sini murid yang sendiri meneroka dan membuat justifikasi. Oke, dan yang terakhir, sains sukan. Okay, so sains sukan sama juga. So for inquiry, murid membina pengetahuan sendiri, kemudian meneroka berasaskan pengetahuan sedia ada. This one is my favorite. Learning by doing tuna. Okay, so for sains sukan, inquiry fokus kepada learning by doing. Okay, di mana murid meneroka, menyiasat dan berfikir secara reflektif. Okay. So, kejap ya, saya back dulu. Okay, so that's all about inquiry. Now the second term, istilah yang kedua ialah 5E, model 5E. So rasanya cikgu-cikgu sudah tahu kan? So 5E model ada 5E, 5 fasa pembelajaran. Yang pertama engage, yang kedua explore, yang ketiga explain, yang keempat elaborate, dan yang kelima evaluate. Okay, so model pembelajaran 5E ialah satu model instructional yang berasaskan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme means ini datang daripada perkataan construct, means murid sendiri yang construct ilmu itu. Okay, murid yang membina ilmu itu sendiri. Bersifat inquiry penemuan. So model ini menekankan bahwa murid membina idea baru berdasarkan pengalaman sedia ada. Okay, dan seterusnya meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Oke, so ada 5 fasa pembelajaran dalam model 5E. Yang pertama, engage, so dalam bahasa Melayu penglibatan. Yang kedua, explore, dalam bahasa Melayu penerokaan. Yang ketiga, explain, so penerangan. Yang keempat, elaborate, pengembangan. Dan yang kelima, evaluate, penilaian. Oke, so ada 5E lah, 5 fasa. Oke, seterusnya saya akan terangkan setiap fasa. Apa contoh aktiviti yang sesuai, apa yang guru buat, apa yang murid buat untuk setiap fasa. Oke, so untuk fasa 1 is engage kan, engage penglibatan. Oke, so di fasa permulaan ini guru yang perkenalkan konteks, menyediakan situasi pembelajaran, menghubungkan topik yang baru dengan pengalaman sedia ada. Oke, kaitkan dengan dia past experience. Kemudian guru yang menyoal yang merangsang minat dan perasaan ingin tahu murid tentang topik pelajaran. Oke, so dalam fasa ini guru biasanya boleh mengesan miskonsepsi pada tahap awal lah. Oke, so contohnya kalau fisik kan, kalau straw, kalau kita minum air guna straw kan, so biasanya murid-murid pikir air ini disedut. Salah. Itu salah konsep sudah. So kalau air disedut salah. Air itu ditolak. Oke. So konsep yang betul ialah air itu ditolak ke dalam straw. Oke. Lepas itu ke dalam mulut lah. Oke. So kalau kita cakap menyedut air guna straw itu salah. Salah konsep. Sebenarnya air itu ditolak ke dalam straw. Oke. Oleh tekanan atmosfera. Oke, so fasa ini membolehkan guru memulakan pembangunan pemahaman murid. Contoh aktiviti yang sesuai untuk fasa 1 ialah the first one, video. Biasanya saya guna tayangan video di YouTube ataupun yang saya download sendiri MP4 lah. Oke, ataupun kita guna demonstrasi. Oke, so kita buat demonstrasi kecil guna bahan ataupun radas yang terdapat dalam makmal. Yang ketiga, kita boleh tunjuk gambar. Oke, so gambar. Yang keempat, mini quiz. Oke. So mini quiz. Yang kelima activity hands on. Yang keenam lagu. Ini jarang saya gunakan lagu. Sebab saya tidak pandai menyanyi. Kemudian yang terakhir simulation. Oke, simulasi. So ini semua contoh aktiviti yang kita boleh guna untuk fasa 1. Oke, sebagai set induksi lah. Oke, kita panggil set induksi. Ini semata-mata untuk merangsang minat dan sikap ingin tahu dalam kalangan murid kita. Oke, next. Fasa yang kedua, fasa 2 is explore. So explore dalam bahasa Melayu ialah penerokaan.
Okay, so dalam fasa ini, inilah di mana bermulanya inquiry berlaku. Ya, so this is the phase where the inquiry happens. Inquiry penemuan di mana murid sendiri yang membina konsep berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada. So murid sendiri yang menerokai pembelajaran, murid yang menjawab soalan, kemudian guru pula bertindak sebagai pembimbing. Okay. Di fasa ini, murid sendiri mempunyai kebebasan. Maksudnya murid ada kuasa authority. Diorang mau belajar apa? Diorang mau cari apa? Okay, so they decide. They decide what they want to learn. Okay, we only act as we guide them lah. Okay, we guide them. Okay, so contoh aktiviti dalam fasa 2 ini ialah eksperimen, penyiasatan, aktiviti hands-on, ataupun membina model. Okay, so ini ialah contoh aktiviti dalam fasa 2. Okay, next. Fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ialah explain. Dalam bahasa Melayu ialah penerangan. Okay, so penerangan. Dalam fasa ini, guru mengukuhkan konsep murid. So selepas murid membina konsep, guru tolong. Guru bantu kasih kukuh, mengukuhkan konsep murid dari segi terminologi, definisi, model, dan analogi. Okay, so di sini muridlah yang yang kena buat penerangan tentang hasil kerja mereka. Okay, so kemudian murid-murid membina idea selanjutnya. Yang fasa 2 tadi itu ialah membina idea baru. So fasa 3 ni ialah membina idea lanjutan. Gitu. Okay, so fasa 2 is membina idea baru, manakala fasa 3 is membina idea lanjutan. Okay, di mana murid-murid kena terangkan hasil kerja mereka. Okay, kemudian guru-guru boleh mengemukakan soalan lanjutan. Okay, so hal ini dapat menghasilkan perkongsian idea dan pencapaian ilmu dalam kalangan murid. Okay, antara contoh aktiviti yang sesuai untuk fasa 3 ialah pembentangan, lakonan semula, dan juga gallery walk. This is my favorite, gallery walk. Okay, so gallery walk ialah satu contoh aktiviti PAK 21 yang saya selalu gunalah, gallery walk. Okay, di mana murid tampal hasil kerja atas dinding, kemudian they just walk around and they use sticky note. Dia use sticky note kasih komen lah, komen hasil kerja kumpulan yang lain. Kemudian fasa yang keempat ialah elaborate. So elaborate dalam bahasa Melayu ialah pengembangan. Okay, so dalam fasa ini murid mendalami dan mengembangkan pemahaman konsep yang baru tadi melalui aplikasi konsep itu. Okay, so aplikasi maksudnya murid kena kaitkan konsep baru yang tadi itu dengan situasi kehidupan sebenar gitu. Okay, so biasanya guru akan memberi satu pernyataan masalah, kemudian murid sendiri yang kena hubung kait konsep yang baru dengan situasi kehidupan sebenar. Oke, so contoh aktiviti di sini ialah untuk fasa ini ialah pengaplikasian konsep dalam kehidupan seharian. Yang kedua ialah soalan penyelesaian masalah akibat. Oke, last fasa yang terakhir, fasa 5. So fasa 5 ialah evaluate. Dalam bahasa Melayu ialah penilaian. So dalam fasa akhir ini biasanya guru guna pelbagai alat pentaksiran, sama ada berbentuk tugasan, berbentuk kuis, lembaran kerja, pemerhatian, lisan, untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid. Oke, so kita panggil pentaksiran formatif lah, maksudnya pentaksiran pada masa itu tentang konsep baru yang dipelajari. Oke, so cikgu-cikgu biasanya kita menilai, kita guna panduan dalam DSKP. Oke, DSKP berdasarkan standar kandungan, standar pembelajaran, dan standar prestasi yang TP1 until TP6. Oke, contohnya yang TP1 tuh mengingat kembali, TP2 memahami, TP3 mengaplikasi, kan? Kemudian TP6 is mereka cipta dan memberikan penugasan positif kepada murid. Oke, kalau dapat menguasai, kita biasanya beri pujian. Kita beri pujian ataupun hadiah kecil kepada murid. Oke, untuk meningkatkan motivasi mereka. Antara contoh aktiviti yang sesuai di sini ialah pentaksiran berbentuk lembaran kerja, pemerhatian, refleksi, lisan, tugasan, kuis ataupun soal jawab. Oke, so ini ialah contoh aktiviti dalam fasa penutupan. Oke, so itu dia 5 fasa dalam model 5i. Oke, next one,
Antara kebaikan model 5I adalah yang pertama, murid dapat mengembangkan pemikiran aras tinggi. Murid belajar secara sendiri dengan sokongan minimum daripada guru. Okey. Yang ketiga, murid mempunyai lebih banyak peluang dan ruang untuk meneroka dan juga berkolaboratif dengan rakan-rakan mereka lah. Okey. Yang keempat, murid dapat melakukan aktiviti secara hands-on dan juga minds-on. Yang kelima, murid dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. So means bila mereka bentang, ini yang terhasil. Dan yang terakhir, selaras dengan konsep 4K1N. Okay, so 4K1N is berfikiran secara kreatif dan kritis, komunikasi, kolaboratif, dan satu nilai. So 4K1N bagi PAK 21. Oke, so itu dia 6 kebaikan model 5I dalam penulisan RPH. Oke, so rumusannya. So rumusan ini dia ada 5I, 5 fasa pembelajaran dalam 5I, yaitu engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Oke, ini secara kesimpulan lah. Oke, so now this is the exciting part. So activity hands-on. Oke, so kita masuk ke slot yang kedua, penulisan RPH. Oke, saya akan terangkan dulu. Nanti kita akan buat activity hands-on. Oke, so penulisan RPH, actually template ni saya dah share kepada pihak urus setia, pihak AJK Technical. Oke, rasanya ada sudah di ruang chat. Oke, so this is the cover page. Kemudian the second page is RPH lah. Oke, so ini RPH yang muka depan. Oke, macam biasalah, cikgu-cikgu isi tarikh, hari, masa, subjek, kelas kan. Kemudian bab, tajuk, bilangan pelajar, standard kandungan kita ambil daripada DSKP, kemudian standard pembelajaran kita pun ambil daripada DSKP. Oke. Kriteria kejayaan ni lebih kurang sama dengan standard pembelajaran, cuma kita nyatakan percentage. Percentage dan juga secara apa? Maksudnya contohnya dapat menerangkan definisi tekanan secara apa? Secara bertulis ataupun secara lisan. Gitulah. Actually yang kriteria kejayaan ini kita tambah di belakang secara bertulis ataupun secara lisan. Okay. And then follow by pengetahuan sedia ada, soalan kebat. Okay, cikgu isi di sini apa soalan kebat yang cikgu tanya kepada pelajar. Kemudian peta iting. Okay. Cikgu pilih mana peta iting yang cikgu guna. Kemudian proses pemikiran. IMK, elemen menentasi kurikulum. Kemudian IBSE, aras inquiry. Okay, so aras inquiry ini ada 4. So bergantung cikgu guna yang mana satu lah. So inquiry ada 4. Inquiry pengesahan, inquiry berstruktur, inquiry terbuka, ataupun inquiry terbimbing. Okay, so ada 4 inquiry. Cikgu letak di sini. Kemudian pengintegrasian STEM dalam PDPC. Okay, so STEM STEM kan, so Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Ini saya dapat makluman daripada PPD KK kan. Okay, so ada yang ni integrasi STEM dalam PDPC. Okay, so follow by penilaian dan juga refleksi. Okay, so the first activity hands-on. Okay, so cikgu-cikgu cuba pilih satu topik dalam DSKP yang cikgu rasa susah. Yang cikgu rasa susah untuk mengajar dan juga sesuai untuk dijadikan sebagai pembelajaran abad ke-21. Okay, so cikgu-cikgu cuba pilih satu topik. Nanti kita tengok dalam bentuk word cloud. Okay, so cikgu-cikgu pilih satu topik dalam DSKP satu jam. Contohnya kalau fizik, tekanan dalam cecair. Okay, ataupun transformer, class point. Kemudian guna kod 18035. Cikgu-cikgu pilih satu topik yang cikgu rasa susah. Susah untuk mengajar, topik yang susah lah. Okay, topik yang susah dan sesuai untuk dijadikan kelas abad ke-21. Okay, dari DSKP je. Okay, so ada human reproduction, ada tekanan, ada perubahan jirim, termokimia. Okay, ada keelektrikan, quantum fizik. Ini yang susah. Kalau quantum fizik susah tuh. Ada pewarisan.
fermentasi, elektrokimia, ada penghasilan tenaga nuklir, elektrolisis. Ada yang dari RBT kah? Ada yang guru RBT sini? RBT, guru RC, sains rumah tangga, sains komputer. Oke, rasanya ini semua nih macam sains tulen nih kan? Fisik, kimia, bio, sains, maths. Oke, so ini adalah antara topik-topik yang cikgu pilih, yang cikgu-cikgu rasa susah kan? Oke, so ada keradioaktifan, fisik kuantum, perwarisan, elektrokimia, tekanan, termochemistry. Oke, oke. Tanya cikgu-cikgu. Oke, so lepas ni cikgu ingat cikgu ingat topik ini sebab nanti aktiviti hands-on yang kedua tu ada berkaitan dengan yang ni. Topik yang cikgu pilih. Oke. Oke, saya close dulu. Saya close submission. Oke. So ini dia yang cikgu-cikgu cadangkan. Topik yang cikgu rasa susah. Oke. Oke, next. Saya teruskan Oke, so next page ini masuk kepada 5 fasa. Oke, so fasa yang pertama ialah fasa penglibatan. Oke, so fasa penglibatan. Oke, so ini art page IBSI yang saya buat hari itu. So fasa penglibatan 5 minit. So peta konsep ditunjukkan kepada pelajar tentang topik yang akan dipelajari pada hari ini. Oke. Kemudian lepas saya buat mind map, saya akan tunjuk set induksi lah. Oke, so sebagai satu set induksi, satu apa? Contohnya satu gambar, satu video ditunjukkan kepada pelajar untuk menjana idea tentang konsep apa? Tentang konsep contohnya konsep tekanan, konsep perwarisan, gitulah. Oke. So ini cuma template. Actually ini bukannya yang terbaik. So saya cuma kongsi aja. Oke. So actually I'm still learning also. So yang ketiga, pelajar kemudian menyatakan pemerhatian berdasarkan video ataupun gambar yang ditunjukkan. Oke, so mungkin gambar video tuh letak di sini, kemudian kandungan video tuh apa? Gitu. Contohnya keindahan alam semula jadi. Oke, tajuk video itu. Kemudian soalan-soalan yang cikgu tanya, cikgu letak di sini. So, apakah yang diperhatikan? Mengapakah begitu? Oke, bagaimanakah boleh begitu? Oke, so itu antara contoh soalan yang cikgu tanya. Kemudian KB is kemahiran berpikir. Kemudian nilailah. Ini yang kedua-dua ini boleh dapat daripada DSKP. Oke, contohnya nilai jujur, tepat, berfikiran terbuka, bersyukur, berani mencoba, dan yakin. Oke. Kemudian fasa yang kedua, masuk kepada fasa kedua, fasa penerokan 15 menit. Di sini saya letak activity ya. Oke, so biasanya fasa penerokan melibatkan activity hands-on. So macam inilah biasanya saya bahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan apa gitu. Oke. So activity yang pertama diikuti dengan soalan apakah, mengapakah. Oke. Kemudian pelajar diminta untuk apa? Oke, dalam kumpulan pelajar diminta untuk apa? Oke, kemudian membuat pemerhatian terhadap apa? Kemudian aktiviti yang kedua sama juga masih aktiviti berkumpulan. Tapi kali ini saya selitkan satu aktiviti PK21 yaitu gallery walk. Oke, so gallery walk pelajar diminta untuk bergerak sambil memerhati dan memberikan komen tentang hasil kerja kumpulan lain menggunakan sticky note. Oke. Dan biasanya saya buat dalam bentuk pertandingan lah. Oke, so kalau ada pemenang saya bagi hadiah. Oke, hadiah kecil. But at the end, saya bagi hadiah kepada semua supaya mereka rasa everyone is a winner kan? Oke. Cikgu Lee. Ya. Ya, sebelum pergi jauh, ada yang bertanya objektif pembelajaran perlu dimasukkan juga ke dalam page yang begini. Ada. Tadi the first page. Saya juga. Ada. Okay, so objektif pembelajaran, actually objektif pembelajaran is from KBSM, but bila tukar KSSM, kita tukar standard pembelajaran. Okay, standard pembelajaran. Ini yang format KSSM lah. Okay, ada lagi soalan kah? Setakat ini? Oke, setakat ini itu saja. Itu saja. Oke, saya teruskan Oke, so yang tadi itu, so masuk fasa yang ketiga. Oke, so fasa yang ketiga ialah fasa penerangan. Oke, so fasa penerangan ini cikgu-cikgu masukkan semua nih lah, semua konsep.
semua definisi, semua huraian masukkan dalam RPH secara ringkas lah, bukan yang komplit, secara ringkas ya. Contohnya tekanan ialah apa gitu. Tekanan ialah daya per unit luas, gitulah. Oke. Kemudian masukkan gambar. Guru membimbing. Oke. Kalau boleh kita tidak guna guru menyatakan, guru menerangkan. Itu semua kalau zaman ini semuanya berpusatkan murid. Oke. So kita guna istilah guru membimbing. Sorry. Oke. So kalau zaman dulu kan spoon feeding kan, guru menerangkan, guru menghuraikan, guru memberikan. Oke. So sekarang kita abad ke-21 di mana pembelajaran sekarang berpusatkan murid. So pelajar sendiri yang menemui konsep. Oke. So yang sesuai kita guna istilah membimbing. Guru membimbing pelajar menyatakan definisi tekanan gitu. Oke. Kemudian ataupun kita guna ayat pasif. Pelajar dibimbing menerangkan apa gitu. Oke. So pelajar dibimbing menerangkan konsep tekanan. Kemudian terdapat 3 apa-apa. Oke, so cikgu masukkan di sini aja lah. Oke, next activity hands-on yang kedua. Oke, so tadi fasa yang pertama ialah fasa penglibatan 5 menit kan. So sebagai set induksi, katakan kita pilih gambar sebagai set induksi. So satu gambar ditunjukkan kepada pelajar untuk menjana idea tentang konsep apa. Oke, so cikgu-cikgu coba cari satu gambar yang boleh memberi wow factor kepada murid-murid Anda supaya mereka rasa berminat dan excited pada peringkat awal. Oke, so cikgu-cikgu boleh cari satu gambar yang berkaitan dengan topik yang tadi itu. Oke, sama juga. So masuk ke dalam link class point, kemudian class code is 18035. Oke, so cikgu-cikgu pilih satu gambar yang berkaitan dengan topik yang cikgu pilih tadi. Oke, untuk merangsang minat murid pada peringkat awal. Oke, ada transistor, mengira kelajuan. Oke, ada termonuklear. Matahari buatan manusia. Dan ada iklan apa nih? Iklan obat gigi kan? Oke. Teruskan cikgu-cikgu. Oke. Pilih satu gambar yang boleh memberi wow factor kepada murid-murid kita. Supaya mereka rasa, wah, pada peringkat awal sudah excited mau belajar topik hari ini. Kan? Sama ada bentuk gambar ataupun bentuk video. Oke, so saya close dulu ya. Saya close summation. Oke, insert result. Oke, so ini antara yang cikgu-cikgu send. Oke. Oke, saya teruskan. Fasa yang seterusnya. Oke, so fasa yang keempat. Sekejap ya, saya zoom dulu. Oke, so di sini kita masukkan peta ithing dan proses ithing. Apa peta ithing yang cikgu guna? Contohnya peta apa? Peta dakap, peta alir, oke, peta urut bulatan. Oke, so cikgu-cikgu boleh masukkan di sinilah di bahagian catatan kan. Oke. Kemudian jangan lupa kita guna istilah membimbing. So guru membimbing pelajar menerangkan apa. Oke. So sama juga pelajar dibimbing untuk menghuraikan. Oke. Because RPH kita kalau boleh mesti berpusatkan murid. Bukan guru aja yang spoon feeding, bukan. Oke. So kalau boleh RPH kita mesti berpusatkan murid. Cara penulisan kita. Oke, next. Kemudian fasa yang keempat, fasa pengembangan. Oke, so ini biasanya berkaitan dengan aplikasi. So aplikasi berkaitan dengan kehidupan seharian kan. So biasanya pelajar akan diberi lembaran kerja untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Oke, yang melibatkan apa? Oke, kemudian kalau dalam fisik ataupun matematik ini senang. So biasanya kita guna soalan yang berbentuk melibatkan penggunaan formula lah. Oke, yang ada formula. So biasanya saya selitkan satu activity PK21 di sini. Biasanya my favorite is think, pair, share.
Yang tadi itu is gallery walk kan. So this one is ThinkPad Share. Di mana guru menggunakan aplikasi Wheel of Name. So pasangan pelajar dipilih secara rawak, diminta untuk menunjukkan jalan kira di depan kelas. Okay. So saya guna random name picker supaya semua orang rasa takut, semua murid rasa takut. Mana tahu kena pilih kan? So I will always use Wheel of Name. Okay. Semata-mata untuk murid kita bergiat aktif dalam pembelajaran. Kemudian jawapan untuk semua soalan penyelesaian, cikgu letak di sinilah apa jawapan dia. So, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, diikuti dengan kemahiran berfikir dan nilai. Oke, contoh nilai yang sesuai ialah jujur dan tepat merekod data. Kalau fizik lah. Oke. Oke, so itu fasa yang keempat. Last one, fasa yang kelima. So fasa yang kelima ialah fasa penilaian. So, guru menambahkan sesi dengan membimbing pelajar merumuskan ilmu baru yang dipelajari menggunakan peta konsep. Oke, so biasanya saya guna peta konsep yang flowchart. Saya guna dengan kaedah ni lah, kaedah pemerhatian dan lisan. Oke, itu yang saya biasa gunalah. Kemudian standard prestasi ini cikgu copy je. Copy daripada DSKP. So from TP1 until TP6. Okay. So for example, TP1 mengingat kembali, TP2 memahami, TP3 mengaplikasi, TP4 menganalisis, okay. And then dan seterusnya TP5 and TP6. Okay. The last one, activity hands-on yang ketiga, last one. Okay. So untuk fasa penilaian, fasa yang kelima, biasanya saya guna peta I-Think kan, oke. So cikgu coba lukis secara ringkas saja ya, secara ringkas apa peta yang cikgu guna. Contohnya peta bulatan, peta dakap, peta alir, gitu, peta pokok, peta titik. Oke. So let's begin the third hands-on activity. Oke, sama juga cikgu-cikgu masuk ke dalam class point, kemudian masukkan kod 18035. Oke, kemudian conteng dalam slide itulah, dalam slide yang saya share ini. Oke, so ini dia dua contoh. Oke, bentuk segitiga, bentuk peta buoy. Oke, teruskan cikgu-cikgu. Baru dua respon. Oke, segitiga. Oke, boleh guna circle map, bubble map, double bubble map, tree map, flow map, multi flow map. Oke, sementara tunggu respon, saya tunjuk dulu lah. Kejap ya. Saya tunjuk slide saya yang hari itu. Kejap. Oke, peta pokok. Ada lagi. Oke, so kita ada 8 peta I-Think kan. So peta bulatan, peta buoy berganda, peta pokok, peta dakap, peta alir, peta pelbagai alir, dan juga peta titik. Oke. So this one is peta pokok, peta buoy. Ramai yang memberi respon. Oke. Terima kasih cikgu-cikgu. Cikgu Junaidi, saya teruskan ya. Boleh Cikgu Jun? Oke, boleh teruskan. Sebab mau habis masa sudah. Ya. Oke, so terima kasih ya Cikgu-cikgu. Saya save dulu ya. So saya save result. Oke, saya teruskan. Oke, ada ini saya ambil daripada blog Cikgu Suhaimin. So ada 47 activity PK 21. So ini nanti saya share lah nih ya. Oke. So 47. So my favorite is gallery walk tuna. Oke, ada 47 ya. So ada fun and pick, gallery walk, hot seat, role play, peta I-Think, inside outside circle. Banyak lah. Oke. One of my favorite is gallery walk dengan ThinkPad Share. Itu yang saya selalu guna lah. Oke. So cikgu-cikgu boleh rujuk di blogspot Cikgu Suhaimin. Ada 47 contoh aktiviti PAK 21. Oke. Oke, saya teruskan ya. Oke, last one. Slot yang ketiga, last. Oke, so ini
saya share sedikit tentang kaedah dan aplikasi yang saya guna. So the first one, saya guna Microsoft Point macam biasalah. Okay, Microsoft Point untuk membina slide pembentangan untuk murid-murid saya. Okay. Kemudian biasanya background yang saya guna tuh yang di belakang PowerPoint saya guna putih lah, because biasanya saya akan guna elemen berwarna. So every topic saya letak dia punya warna. Contohnya hijau, oranye, merah dan ungu. Oke, kemudian saya juga guna Microsoft Word. Saya type sendiri semua nota fizik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya guna Microsoft Word untuk murid-murid saya lah. Oke, lembaran kerja ini saya bagi secara percuma kepada murid-murid saya. Oke, next. Yang ketiga, saya guna gambar beranimasi GIF. Oke, GIF. Kalau cikgu mau guna GIF dan place di PowerPoint, senang aja. Cikgu type apa aja. Cikgu search di Google Image. Contohnya cikgu type contohnya water kan, water. Kemudian di belakang cikgu type GIF, gitu aja, water GIF. So cikgu akan dapat copy water yang bergerak. Oke, cikgu type aja water GIF dalam Google search. Oke. Kemudian yang keempat, saya guna ini yang gambar GIF nih untuk meningkatkan tumpuan murid-murid kita. Oke. Yang keempat, saya guna gambar flat icon. Oke, ini pun cikgu-cikgu boleh coba. Gambar flat icon ini dia berbentuk kartun. Oke, yang sangat menarik lah. Oke, ini boleh menarik minat murid terhadap topik pelajaran kita. Oke, yang kelima, saya guna aplikasi simulasi. So biasanya fizik kalau untuk fizik, kimia dan biologi kita boleh guna aplikasi simulasi PhET lah. Oke. Oke, so ini untuk visual, because kebanyakan pelajar abad ke-21 ini mereka suka belajar melalui visual kan, so that's why I use simulation lah, lebih senang supaya mereka lebih senang paham. Kemudian yang seterusnya, aplikasi pilih nama. My favorite one is Wheel of Name. Oke, so ini untuk memastikan semua pelajar belajar secara aktif, oke? Bukan 1-2 orang aja yang dipanggil untuk buat jalan kira di depan, bukan. So saya guna aplikasi pilih nama supaya semua murid rasa nervous, takut kena panggil, kan? So mereka terpaksa jawab soalan itu, oke? Supaya murid-murid kita kekal aktif. Oke, yang seterusnya saya guna tayangan video YouTube sebagai set induksi lah, oke? Ini biasanya saya download dan saya kasih play depan murid, tayangkan depan murid lah. Kemudian untuk setiap topik, biasanya saya suka buat video penutupan. Oke, ini saya guna aplikasi Canva untuk buat inilah, oke, rumusan untuk setiap topik pelajaran. Oke, contohnya inilah topik 2.1 tekanan cecair. Oke, so ini adalah video rumusan. Oke, so itu saja yang saya share tentang 8 kaedah dan aplikasi saya. Oke, so saya share dulu tiga quote yang saya suka. The first one is teach, second is create, and the third one is inspire. Oke, sebagai seorang guru bukan saja kita tugas kita bukan saja mengajar, teach, tapi kita juga kena create satu learning environment yang fun supaya murid kita rasa lebih selesa dan yakin untuk menjawab soalan dan juga belajar. Oke, dan yang ketiga kita juga inspire. Inspire bukan saja inspire anak-anak murid kita, tetapi kita juga inspire rakan-rakan guru kita. Oke, so I think that's all for today. Oke, semoga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada moderator dan pihak AJK Technical untuk tayangkan video rumusan saya. Oke, terima kasih semua. Ya, oke, terima kasih Cikgu Lee. Mungkin kita boleh tayang video penutupan rumusan dia ya.
Okey, terima kasih kepada Cikgu Lee atas perkongsian tadi. So untuk tidak membuang masa, kita buka kepada sesi soal jawab sebab kita akan habis sekitar jam 4:30. So mungkin ada yang tersimpan di hati untuk bertanya dengan kita punya penceramah pada hari ini. So mungkin saya bukalah untuk sesi soal jawab, mungkin boleh on kamera ataupun mic ataupun secara chat ya. Ya, mungkin Cikgu Elsie. Tidak ada soalan sebab sangat jelas penerangan Cikgu Lee kan. Jadi biasa juga nih dalam beberapa siri yang sebelum ini biasanya cikgu-cikgu sudah bertanya sepanjang sesi. Jadi untuk di ujung ini tidak ada lagi soalan kan. Jadi mungkin mari kita ambil gambar, boleh on-kan kamera. Ya. Oke, cikgu-cikgu boleh on kamera ya, kita ambil gambar. Terima kasih Kita saya ucapkan mau kepada buat Cikgu ya dan juga cikgu-cikgu semua. promo nanti macam yang awal-awal tadi. Ada promo slide-slide siri-siri sebelum supaya akan ditayangkan secara loop untuk siri-siri akan datang. Buat masa sekarang kami masih menggunakan promo daripada Semenanjung. Kita mau Sabah punya promo. Jadi tolong cikgu buka kamera dulu. Mohon JK Technical Lab, Puan Hazwani untuk ambil gambar daripada pejabat Datuk. Jadi dia ada beberapa layer ni. Cikgu senyum Jaya. Okey. 1, 2, 3. Okay, one more time. 1, 2, 3. Okey, cikgu. Sudah. Okey, thank you semua cikgu-cikgu. Thank you Cikgu Lee. Terima kasih perkongsian yang sangat baik ya untuk penambahan ilmu yang sedia ada. Terima kasih cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Elsie dan Cikgu Christina serta tim-tim yang lain yang ada di dalam sini. Semua pakar-pakar sebenarnya di sini nih. Ya, kami semua ini baru belajar lagi ini kan Cikgu Lee. Ya, samalah. Ya. So, oke, terima kasih dan kita akan jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Okay, thank you, bye. Assalamualaikum. Okay, thank you semua. Tanya. Bye. Tanya Thank you, Cikgu Lee Puan. dengan Cikgu Jo. Thank you, Puan. Sama. Thank you all. Happy weekend. Happy weekend all. Tanya semua. Tanya Cikgu Lee, Cikgu Terima kasih. Jon. Terima kasih, Puan. Bye. Thank you. Thank you, Thank you so Cikgu. much. Thank you so Selamat hari much. Malaysia semua.